Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimin muslimat. InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya Fattah ya Alim. Iftah qulubana futuhal 'arifin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini, Ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami, rahmatilah kami dengan rahmat-Mu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya muliakan Al-Fadilah Upah Sabariyah selaku penganjur sahabat pencinta Al-Quran. Seterusnya Kak Nisum, seterusnya puan-puan moderator, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, jemaah serta keluarga, sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Kaifahalukum jami'an, apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat walafiat, dalam di bawah naungan rahmat kasih sayang Allah dan dipermudahkan segala urusan, insya-Allah, amin. Jadi sidang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, alhamdulillah kita berada pada hari ini, pada hari yang ke-15, hari yang ke-14, maaf, hari yang ke-14 Rejab 1444 Hijrah, yang mana salah satu daripada hari yang disunatkan berpuasa kita sebut dengan istilahnya adalah puasa hari putih. Jadi saya yakin dan percaya di antara ibu-ibu sekalian lah khususnya mesti ada yang berpuasa kan pada hari ini. Jadi yang berpuasa, alhamdulillah kita ucapkan tahniah, semoga berjaya berpuasa sampailah ke garisan penamat, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan bagi yang mungkin tak berpuasa, tak berkesempatan, jangan menangis tepi bucu katil, jangan rasa bersedih, insya-Allah ada lagi peluang, ada lagi hari-hari yang sunat berpuasa, kita amalkanlah. Salah satu sebab ni, sebab hari putih ni semalam 13, 14, 15.
3 hari ni hari cuti. Jadi hari cuti ni kita faham-faham lah kan. Dia agak mencabar sikit. Jadi sebab itu tak apalah. Yang penting bagi yang berkesempatan nanti amalkanlah puasa, insya-Allah. Bagi yang berpuasa hari ni semoga berjaya, insya-Allah sama-sama kita amalkan. Bagi yang belum berkesempatan, mungkin esok boleh juga rebut peluang berpuasa, insya-Allah bagi yang berkelapangan. Yang penting bulan Rejab dan Syakban ni kita perbanyakkan amal ibadah, khususnya puasa sunat itu sendiri. So mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, kemampuan dan kesungguhan untuk kita sentiasa mempertingkatkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan insya-Allah, amin. Jadi sidang muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Azza wa Jal sekalian. Jadi seperti kebiasaan, kita akan sambung soalan kita kuis pada pagi ini. Disebabkan pagi-pagi kita ada lebih bersemangat kan. Saya buat soalan yang kena tulis sikit lah. Maknanya ibu-ibu sekalian boleh jawab di ruangan chat. Tuliskan apa jawapan yang hendak dijawab. Kita biasa bagi objektif. Kali ni kita bagi soalan struktur pula. Kita bagi markah sekali. 6 markah. Apa soalan dia? Tuliskan 3 contoh solat sunat yang afdal kita buat secara berjemaah. Saya ulang, tuliskan 3 contoh solat sunat yang mana afdal kita buat secara berjemaah. So saya tak bagi pilihan jawapan. Ibu-ibu sekalian boleh je jawab di ruangan chat. Bagi yang tahu 3-3, boleh buat 3-3 sekali lah. Bagi yang tahu mungkin beberapa, buatlah beberapa yang diketahui. Tak apa, satu pun tak apa. Saya cuma saja nak letakkan 3. Kok lah ada yang boleh jawab 3-3 kan. So mana tahu nanti mungkin opah sabariah belanja makan ke kan. Gurau je lah. Okey, kita bagi masa insya-Allah dalam mungkin seminit. Ni soalan yang agak mungkin kena fikirkan sedikit. Okey, ada yang menjawab. Okey, Bonda Nuraiha menjawab solat tarawih. Okey, Bonda Abi Muhammad pun jawab yang sama, solat sunat tarawih. Bonda Nuraiha sama, solat tasbih. Okey. Bonda Faridah jawab tasbih dan tarawih. Okey, Bonda Sarinas pun sama ditambah dengan gerhana. Alright. So setakat ni dengan sunat hari raya. Kita tak perasan Okey, sunat hari raya. Kita akan bincang apakah jawapan yang sebenar menurut kepada sunnah. Sunnah. Sunnah maksudnya yang kita buat pada hari ini tak semestinya itulah yang kita katakan sebagai sunnah. Atas dasar kadang-kadang kita panggil adat, muhakkamah pun kita ada amalkan. Ada yang kita amalkan sebagai satu kebiasaan lah, punya adat, uruf kan. So kita nak bincang ni adalah dari sudut sunnah. So apa jawapan ikut pada sunnah? Okey, Kak Risum jawab solat sunat Aidilfitri, solat sunat Aidil Adha, solat sunat gerhana matahari ataupun bulan. Okey. Bonda Farhana, witir, hajat dan tarawih. Alright. Okey, Bonda Sarifah, solat hari raya dan tarawih. Bonda Aspayati, solat gerhana. Cik Mazli, solat gerhana bulan. Bonda Hartini, solat sunat tarawih, solat sunat minta hujan. Okey, ni baru istisqa okey, dan gerhana. Okey. Bonda Hayati, solat tarawih, qiyamul lail dan solat sunat gerhana. Okey, Cik Mazli, solat mohon hujan. Okey, itu istisqa kita panggil. Bonda Nur Alam, solat tarawih, solat tasbih, solat gerhana. Bonda Nurida, solat Aidil Adha, Idul Fitri gerhana. Bonda Salbiyah, Idul Fitri, Idul Adha, tarawih. Alright. Bonda Aniyah, tarawih, Idul Adha, mohon hujan. Okey, kita nampak jawapan yang lebih kurang. Okey, ada yang menjawab. Okey, Bonda Azaliyah jawab solat Jumaat. Jumaat dia fardu, fardu ain bagi yang mencapai syarat wajib. So antara syarat wajib yang paling common adalah lelaki lah. So bagi lelaki yang mencapai syarat wajib lain, maka dia diwajibkan untuk solat Jumaat. So dia dikira solat fardu lah. Bagi yang tak sampai kepada syarat wajib, yakni paling common adalah muslimat lah. So mereka hanya melaksanakan solat zuhur.
Dia bukan solat sunat, dia adalah fardu. Okey, yang lain kita lihat kebanyakan jawapan yang lebih kurang sama. Okey, ada yang beri komen sikit tu, Bonda Farhana saja jawab supaya kalau salah boleh ingat yang betul. Alright, no problem. Betul juga tu kan, itu cara kita nak ingat. Bonda Azalia senyum, tak apa, tak apa. Tersilap tak apa. Jangan terdosa pula. Tersilap, tersalah tak apa. InsyaAllah ada peluang kita perbaiki. Jangan terdosa pula. Okey, Bonda Farhana ada bertanya, kalau perempuan solat Jumaat, kena solat Zuhur juga ya. Kalau solat Jumaat dah dilaksanakan, so dia dah selesai kefarduan. Sebab dia fardu. So kita, maknanya dia ada, di situ ada satu keringanan. Kalau kita dah buat fardu Jumaat bagi muslimat, so fardu tu dah terangkat. Maka Zuhur tak perlu buat dah. Sebab itu bagi muslimin lelaki ni, dia dah buat fardu Jumaat, dia tak perlu Zuhur dah. Sebab itu dia salah satu menggantikan. Tapi bagi lelaki yang mencapai syarat wajib, tu dia dah kira wajib. Kan? Bestnya memang best juga. Cuma mungkin situasi tu kurang sesuai. Kan? Contoh macam tapi zaman Nabi tu memang sangat-sangat penting muslimat solat di rumah. Sebab keselamatan, isu keselamatan. Zaman sekarang ni pun mungkin selamat lagi. Masih lagi okey, lebih baik daripada zaman Nabi SAW. Cuma tak ada ruang. Tak ada ruang, dan kalau katalah yang datang, muslimat datang pun mungkin tak akan ramai. So ini pun ada isu keselamatan jugalah kan. Bila ramai sangat lelaki, tak tahu apa latar belakang, takut ada yang mana tahu berniat jahat. So benda tu mengancam keselamatan muslimat. Kecuali kalau ramai-ramai datang. Bila ramai-ramai tak ada tempat pula kan. Bagi muslimin pun kadang-kadang solat sampai kena bentang tikar. Tapi macam tu. Sebab zaman sekarang dah ramai semakin orang. Okey, Bonda Junidah, saya terlepas pandang tadi. Ada sebut D. D tu apa tu? Mungkin typo kot. Kita tak ada bagi pilihan ABCD. Kita tengok mana-mana ABCD jawapan ni. Jawab D kat sini pula. Tersilap. Okey, Bonda Nur Yahaya. Okey, menjawab benda sama. Okey, hampir sama. Okey, terima kasih. Bonda Salimah ada bertanya, Ustaz, kalau solat jenazah bagaimana ya Ustaz? Solat jenazah, dia merupakan fardu kifayah. So maknanya bagaimana tu apa hukum kalau hukum fardu kifayah. Kalau cara kita pun tahulah kan, 4 takbir, tak ada rukuk sujud. So kita yang penting ada yang menguruskan, maknanya ada yang menyolatkan jenazah tersebut. Dia fardu kifayah. Mesti ada sekumpulan yang boleh buat melaksanakan kewajipan terhadap si mati tersebutlah. Alright. Okey, Bunda Azalia kata nak keluar dulu. Okey, no problem. InsyaAllah. Nak pergi kenduri Okey, semoga dipermudahkan. Okey, baik. Jadi terima kasih kepada semua yang menjawab di ruangan chat. Semoga semua mendapat kata apa ganjaran. InsyaAllah. Salah betul tu tolak tepi. Yang penting kita mencuba. So, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Kita lihat apa jawapan dia menurut kepada pandangan secara dalil lah. Yang mana ulama telah membincangkan. Yakni pada kita lihat pada ni kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, iaitu dalam syarah Muslim, solat sunat ni yang kita afdal kita buat di rumah. Solat sunat ni afdal kita buat di rumah. Kecuali pada 5 solat yang memang syiar dia buat berjemaah. Syiar maksud dia yang memang Nabi sendiri amalkan secara berjemaah. So apa 5 tu? Kita nak ingat pun senang. 2 hari raya, 2 gerhana dan minta hujan. Istisqa. So yang 5 ni lah yang mana Nabi SAW sendiri amalkan secara berjemaah. So inilah afdal kita buat pun secara berjemaah. Tapi kalau buat bersendirian masih lagi sah. Kalau sengaja tak ada sebab tak pergi berjemaah, so dia jadi kurang fadilat lah. Dia jadi kurang fadilat yang kita dapat bila mana kita laksanakan solat tersebut. Sangat-sangat rugilah kalau sengaja. Kalau tak sengaja ataupun macam muslimat, memang di rumah tempat dia kan. So dibuat di rumah. Tapi kalau 2 hari raya, memang afdal pergi sekali dengan family. Kan, bersama-sama kita berhari raya. Kita mulakan dengan solat pada pagi tu. Gerhana pun kalau ada kesesuaian, sebab dia waktu malam. So kalau ada kesesuaian,
isu keselamatan tu terjaga, so memang afdal bagi muslimat pun pergi juga. Dan minta hujan ni umumlah kepada kita semua yang duduk di sebuah tempat yang mengalami mungkin kemarau panjang. Okey, so 5 ni lah yang Nabi SAW melaksanakan secara berjemaah. So inilah yang kita katakan afdal kita buat berjemaah. Okey, kita buka balik soalan tadi. Kalau kita perasan tadi saya tanya iaitu 3 contoh solat sunat yang kita buat berjemaah. Yang afdal, saya sebut afdal. Afdal. So jadi jawapan-jawapan yang mana ibu-ibu sekali kemukakan. Okay, ada yang sebut kan, ada yang sebut solat tarawih kan, ada yang sebut hajat. Okey, sebenarnya itu asal kita buat yang afdal bersendirian. Itu asal cara kita dirikan, sebab itu yang Nabi suruh dalam hadis. Kan, macam contoh taubat yang disebut dalam kisah seorang sahabat yang bertaubat dan Nabi suruh dia solat 2 rakaat. Berkenaan hajat, Nabi kata kalau ada hajat berwuduk dan solatlah 2 rakaat. So semua keadaan solat sunat ni adalah dilaksanakan secara individu. Tapi datang contoh hajat yang sama, ada permintaan daripada jemaah. So kita buat secara beramai-ramai. Tapi itu bukanlah sunnah yang asal. Asal tetap kita buat bersendirian. Kan? Tapi kalau ada permintaan untuk dilaksanakan secara berjemaah, so tak ada isu, boleh kita buat berjemaah. Cuma jangan dibudayakan, jangan dibiasakan tanpa sebarang maslahah. Nanti kelama-kelamaan orang akan salah faham. Itulah cara sunnah. Macam tarawih, asalnya memang Nabi dirikan, pada permulaan Nabi dirikan secara berjemaah. Tapi yang berqiyamul lail itulah. Dan lama-kelamaan bila ramai yang datang bersama-sama dengan Nabi, maka Nabi risau solat itu akan difardukan ataupun akan menjadi kewajipan. So Nabi mula dirikan di rumah. Berqiyamul lailnya di rumah. So yang kita amalkan adalah kerana kita nak menghidupkan pada malam Ramadan. Dia khusus pada Ramadan. Sebab itu para ulama mengharuskan untuk solat tarawih. Asalnya kita qiyamul lail tu pada pagi. Kan? Tapi sebabkan Ramadan ni dia ada satu keistimewaan, pada malam-malam ni dia ada keluasan. So kita boleh solat malam bermula daripada selepas fardu isyak. Itu asal usul bagi tarawih dan kita laksanakan sampailah ke hari ini. Yang kita boleh buat ikutkan macam Ramadan, dia ada khusus masalahnya, kita buat berjemaah. Kan, nak datangkan apa? Datangkan semangat, kekhusyukan. Habis je Ramadan. Memang dah habis tarawih dah. Tapi qiyamul lail tu masih kita kena teruskan secara bersendirian. Di situ kita dapat lihat adakah kita dah mampu berterusan ataupun tidak. Macam tu Okey. Jadi insya-Allah kita nak sebutkan terima kasih dan tahniah kepada yang betul, alhamdulillah. Kepada yang mungkin kurang tepat, tak apa, insya-Allah kita akan cuba lagi. Nanti soalan-soalan yang dikemukakan saya akan jawab pada hujung nanti Dan mana-mana ibu-ibu juga kalau ada soalan nak diajukan, boleh diajukan di ruangan chat. Nanti kita akan jawab pada hujung kuliah insya-Allah. Dalam lebih kurang 10 minit sebelum tutup kuliah nanti. Baik, jadi kita akan sambung pengajian kita. Sebelum ni kita dah bincangkan sunnah dah 2 kali. Dan juga adab pun kita dah bincangkan. So kita tak sentuh doa. Kita masuk sedikit tentang doa lah. Tentang doa dulu. Baru kita akan teruskan dengan kuliah yang lain insya-Allah. So yang last kita berhenti pada yang kelima. Doa di akhir malam. Kita masuk pada pagi ni yang keenam iaitu doa ketika ayam berkokok. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang dah pernah dengar. So bagi yang dah tahu, kita ambil sekadar peringatan balik. Bagi yang baru tahu, so kita ambil tahu dan cuba kita amalkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain insyaallah amin. Pada doa yang keenam iaitu doa ketika ayam berkokok. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu mendengar ayam berkokok, maka mintalah kurniaan Allah. Kerana ayam itu melihat malaikat. Dan jika kamu mendengar suara ringitkan keldai, maka berlindunglah kepada Allah daripada syaitan kerana keldai itu melihat syaitan. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari 3303. Jadi daripada hadis yang kita bacakan ini, direct to the point lah, kita nampak yang mana ada 2 haiwan yang disebutkan, 2 keadaan yang dihuraikan.
Iaitu pertama berkenaan ayam. Antara sebab dia berkokok adalah kerana dia melihat malaikat. Antara sebab. Maksud dia bukanlah sentiasa dia kokok tu melihat malaikat. Antara sebab. Dia boleh berlaku kerana dia melihat malaikat. So itu salah satu kekuasaan yang kita nampak, kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan dan Allah memberikan peluang kita ni untuk merebut, yakni kita berdoa waktu tu. Disebut dalam hadis yang Nabi bersabda untuk kita mintalah kurniaan. Fas'alullaha min fadli. Mintalah daripada Allah daripada kelebihan ataupun kurniaan dia. So Nabi suruh. Jadi satu perintah yang mana sunat untuk kita laksanakan. Dan sama juga disebut dengan satu perbandingan iaitu bunyi keldai. Dalam hadis yang lain ada disebutkan bunyi anjing. Bunyi keldai dan bunyi anjing ni antara sebab kerana dia melihat syaitan. Jadi kita, apa adab yang kita perlu ingat, bila kita dengar bunyi keldai, dengar bunyi anjing, jadi kita akan meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Bermaksud kita membaca isti'azah. Fata'awazu billahi minasyaitan. Dia kena sebut ibu-ibu sekalian, sebut penuh. Jangan sebut ringkas. Na'udzubillah ataupun a'udzubillah. Biasa orang suka sebut ringkas. Ada ringkas yang kalau tak lengkap maksud, dia boleh membawa maksud yang berbeza. Macam isti'azah, bacaan a'udzubillah ni, sepatutnya kena penuh. A'udzubillahi minasyaitan ataupun a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu yang lengkap maksud, tidak akan ubah. Tak ada apa-apa sebarang khilaf pun. Tapi kalau hanya sebut a'udzubillah, dia boleh ubah maksud. Dia seolah-olah kita kata, aku berlindung daripada Allah. Aku tak nak Allah. Macam itulah. Itu kita lihat kalau Imam Ibn Hajar pun sebut, bacalah penuh. Imam An-Nawawi pun sebut, paling kurang boleh baca sampai asyaitan. A'udzubillahi minasyaitan. Jadi ini nak menekankan supaya dia lengkapkan perkataan. Maksud itu biarlah jelas. Tak adalah maksud yang salah. Kan aku berlindung daripada Allah. Dia boleh jadi macam tu. Walaupun asal bi itu adalah dengan. Tapi sebab kalau aku berlindung dengan Allah, tak lengkap maksud dia. Dengan daripada apa tak tahu. So, sebab itu dia akan mengubah maksud aku berlindung daripada Allah. Kalau daripada Allah, itu dah lengkap. Maknanya aku tak nak Allah. Dah lengkap dah ayat dia. Tak ada tergantung. Tapi maksud dia salah. Sebab itu kita amalkan bacaan yang penuh. Okey. So ini ketika dengar bunyi keldai, dengar bunyi anjing. Dan kalau kita perasan bunyi keldai anjing biasa pada waktu malam. Keldai saya tak pasti, wallahu alam, sama ada malam ke tidak. Tapi sebab kita jarang dengar lah bunyi keldai ni sebab kita bukannya bela keldai merata-rata kan. Tapi kalau anjing ni ada, boleh kata kebanyakan tempat tu adalah anjing. Orang bela, walaupun mungkin ada yang Muslim dia bela atas dasar nak menjaga rumah. Maknanya sebagai satu macam berhati-hatilah kan bila anjing tu dia nampak suspicious. Seseorang yang suspicious dia akan bunyi salak, dia akan menyalak. So itu sebagai satu amaran kepada tuan rumah. So dia bolehlah dia ikat di luar, tak ada masalah. Kan? Atas dasar keselamatan. Okey, so bila dia bunyi bunyi anjing ni biasa kita dengar pada waktu maghrib. Kita tahu juga waktu maghrib itulah syaitan ini akan bertebaran mencari siapa mangsa dia. Sebab itu antara sunnah, nanti kita akan lihatlah ada satu sunnah, iaitu kita tidak keluar waktu malam. Melarang anak-anak kecil keluar waktu malam. Ini antara sunnah yang kalau boleh kita laksanakan. Malam dimaksudkan dengan maghrib. Waktu itulah syaitan bertebaran mencari siapa mangsa dia. Jadi anak-anak ni dia mudah terikut kan, mudah terganggu. Mudah nak kata nak kena histeria ni berbanding orang yang semakin dewasa, yang semakin banyak dia tahu, dia amalkan banyak amal soleh. Bagi budak-budak ni tak adalah macam tu kan. Sebab tu dia lagi mudah terkena sesuatu gangguan. Okey, so ibu-ibu sekalian, pastikan kita mendengar bunyi ayam, kita berdoa. Seperti mana Imam Ibn Hajar ada menukilkan dalam Fathul Bari, berdoa ni apa yang kita hajat, apa yang kita nak semasa dengar ayam berkokok, kerana agar malaikat ini tak aminkan, malaikat ini aminkan doa. Bukan tak aminkan, malaikat ini aminkan doa.
Berdoa yakni kita membaca ta'awuz, meminta perlindungan ketika dengar bunyi keldai ataupun anjing dalam hadis yang lain, supaya tidak terkena keburukan syaitan. So ni bukan semestinya setiap kali itu macam tu. Dia kadang-kadang boleh berlaku atas dasar begitu. Yang berkokok mungkin dia melihat malaikat. Bunyi ayat, bunyi anjing, bunyi keldai, mungkin mereka melihat syaitan. So kita, apa sunnah dia? Ketika dengar bunyi ayam, mintalah kurniaan kepada Allah. Apa-apa yang kita nak lah, maknanya kita panggil waktu yang mustajab. Dan yang menerima doa tetap Allah. Cuma malaikat ni amin doa. So bila malaikat amin, dia lagi cepat mustajab. Lagi mudah mustajab. Kerana apa? Kerana malaikat adalah makhluk yang tidak ada pahala dosa. Dia bukan mukallaf. Tetapi dia nak kata satu makhluk yang sami'na kan wa ata'na, maknanya yang mentaati perintah Allah, tidak ada la ya'su nama amarallah, dia tidak bermaksiat kepada perintah Allah. So ini satu peluang yang kita dapat bila mana malaikat aminkan doa kita. So berkat amin dia akan memustajabkan doa. Sebab apa? Atas dasar apa yang Allah suruh dia buat. So antara makhluk yang Allah sayang adalah malaikat. So sebab tu kita ni, ibu sekalian, kita sangat perlu berdamping dengan orang-orang baik, maknanya orang-orang yang soleh. Dan kita perlukan doa mereka sebenarnya. Sebab doa mereka itu lebih mustajab. Disebabkan tak ada apa-apa dosa yang halang daripada Allah terima doa dia dengan lebih mudah. Berbanding kita yang mungkin lebih banyak dosa, so dosa itu menjadi penghadang. Lambat Allah nak terima. Mungkin menjadi penghalang terus. Allah tak bagi apa yang kita minta. Mungkin Allah bagi lambat sangat sebabkan dosa kita. So itu kemungkinan yang berlaku disebabkan dosa yang kita buat. So pastikan kita sentiasalah bertaubat dan kita memperbaiki diri. Dan jangan lupa untuk berdoa ketika mendengar bunyi ayam. Dan juga yang bawah tu jangan lupa untuk membaca ta'awuz ketika bunyi anjing dan juga bunyi keldai. So ibu sekalian, ini yang ke-6. Kita masuk pada yang ke-7. Doa ketika hujan turun. Okey, ni saya kira kita semua dah tahu. Hadisnya pun dah masyhur. Sinnatan maturaddan, dua tidak akan tertolak. Iaitu apa? Doa inda nida wa waqtil matar. Wa tahtal matar. Iaitu doa ketika azan berkumandang dan doa ketika hujan turun. Hadis sahih riwayat Al-Hakim 2534. So azan berkumandang ni kita dah bincang dulu dah. Sambil-sambil azan berkumandang, kita selain daripada jawab azan, kita juga sunat untuk berdoa. Cuma dia secara sambilan. Bukan berdoa maknanya sampai tak ada tangan, sampai tak jawab azan. Itu dah merugikan kelebihan azan tu. Sunnah jawab azan. So azan jawab seperti biasa. Cuma doa ini kita selitkan. Pada waktu-waktu yang ada kesempatan, kita selitkan. So ini satu kaedah kita dah sebut dulu. Satu lagi adalah hujan turun. Hujan turun, selain daripada kita baca dulu doa yang Nabi ajar dulu. Allahumma sayyiban nafi'ah. Dan amalkan doa tu. Lepas tu baru kita bacakan doa apa yang kita nak. Dan disebutkan keberkatan hujan yang diturunkan sebagai rahmat. Maka Allah permudahkan mustajab doa atas doa yang kita doakan. Sebab ini nak kata dia isu tabaruk lah. So tabaruk ni boleh maknanya dengan amalan apa, dengan sesuatu yang dalam lingkup yang diharuskan. Antaranya contoh hujan. Kan kita bertabaruk dengan hujan. Satu, kita berdoa. Satu lagi juga sunat kita basahkan sedikit badan kita dengan air hujan. Ada dalam sunnah, kita akan bincang nantilah lama lagi tu. Sunnah yang terakhir dalam bab tentang adab. Ada satu sunnah, kita sunat untuk kenakan anggota badan kita tapi sedikit je air hujan. Jangan pergi kata buka baju pergi mandi pula dekat padang awam kan. Tanya, ada orang tanya ni kenapa ni mandi tiba-tiba ni. Kita berkata ni ustaz kata sunat ni. Sunat mandi ke? Ya kot, saya mandi je. Jangan salahkan saya pula. Dia hanya sedikit. Kenakan air hujan tu sedikit pada badan. So mungkin maknanya muka ataupun tangan lah. Anggota tubuh badan kan. Jadi itu sunat, antara sunat dia. Disebutkan oleh ulama antara Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, iaitu kita bertabaruk. Itu dibolehkan.
ambil berkat pada rahmat yang Allah turunkan melalui hujan. So doa yang kita kata mustajab pun doa ketika hujan turun. So, jangan lupa untuk berdoa. Dan di situ ada beberapa doa yang lain. Nanti kita akan belajar dalam 100 sunnah. Doa yang ketika hujan turun dah tahu dah. Kan Allahumma sayyiban nafi'ah. Ada satu doa sebelum hujan turun. Dalam hadis At-Tirmizi 3449. Ada satu doa ketika mana hujan dah selesai. Riwayat Al-Bukhari 846. Ada satu lagi doa. Ketika mana hujan berterusan, tak berhenti, kita minta Allah alihkan hujan. Disebut juga dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari. So, ni semua adalah contoh doa yang kita akan belajar kemudian. Bukan sekarang lah. Ni hanya saya fokus pada waktu mustajab. Tidak akan bincang dalam 100 sunnah. Ada doa-doa lain yang kita boleh amal. Nama doa tu semua doa yang Nabi amal, yang sangat rugi kalau kita tak amalkan. Doa-doa yang sangat ditekankan untuk kita amal. Baik, kita akan lihat pada doa yang ke-8. Doa pada hari Jumaat. Doa pada hari Jumaat. Okey. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumaat. Kemudian baginda bersabda, di dalamnya terdapat satu waktu. Jika seorang Muslim dia berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang dia minta. Lalu baginda isyaratkan dengan tangannya berkenaan sebentarnya waktu tersebut. Disebut dalam riwayat yang lain, Nabi rapatkan ibu jari dan jari telunjuk. Beginilah maknanya ringkas, masa dia sekejap. Masa dia sangat sedikit, singkat. Waktu yang mustajab pada hari Jumaat. Disebut dalam riwayat Al-Bukhari 935. Okey. Ibu-ibu sekalian, mungkin biasa dengar kan? Hari Jumaat ni, waktu yang mustajab ni bila? Waktu mustajab kita berdoa. Agak-agak ada tak kita tahu? Waktu mustajab pada hari Jumaat. Mungkin ibu boleh jawab di ruangan chat ke? Mungkin seorang dua wakil ke? Nak cuba jawab ke? Kita nak sebut, nak tanya berkenaan waktu mustajab hari Jumaat. Lepas asar. Okey, dah tahu. Oh, ni dah tahu dah ni. Okey, tak apa. Lepas asar Okey, tak apa. Terima kasih kepada semua yang merespon. Alhamdulillah. Sebenarnya ni jarang orang tahu biasa orang tahu adalah antara dua khutbah. Saya harapkan jawapan itulah tadi. Itu yang lebih biasa kita dengar. Tapi dah ramai tahu kata lepas asar ni, baguslah. Alhamdulillah semakin ramai dah tahu ilmu ni. Semoga dapat kita amal. Okay, saya bentangkan slide. Okay, yang mana ibu-ibu sekalian boleh duduk di depan di handphone masing-masing. Iaitu kita dah biasa dengar pendapat yang kedua. Iaitu ketika antara dua khutbah. Seperti mana kata respon tadilah dari Bonda Faridah respon kan. Antara dua khutbah. Yang lain semua jawab lepas asar. Okay, tak apa. Biasa orang tahu adalah antara dua khutbah. Dan sangat-sangat biasa orang amalkan waktu antara dua khutbah aja. Mungkin Encik Mazli tahu kot. Kan? Encik ke bonda? Mazli lelaki ke? Lelaki ke perempuan ni? Biasa lelaki kot. Kan? Okay, kata apa? Biasa maknanya lelaki tak? Makcik. Mazli makcik. Oh, okey. Minta maaf. Panggil bonda. Boleh panggil bonda. Okey. Minta maaf. Sebab Mazli dia macam lelaki pun ada kan? Minta maaf Bonda Mazli Saya tak perasan. Tak. Okey. Okey, telah. Sebab gambar pun tak berapa nampak. So, saya agak-agak je lah. Okey, tak apa. Baik, nanti saya ambil tahu. Jadi, kebanyakan bagi lelaki lah, bagi ayah-ayah sekalian dah tahu. Waktu doa yang mustajab adalah antara dua khutbah. Dia sangat dibiasakan untuk amal ketika imam khatib dia duduk antara dua khutbah, dia akan berdoa dan bila dia bangkit je, orang akan berhenti doa. Okey. Itu betul, kaedah tu betul. Tapi waktu yang mustajab, kalau kita lihat dalam poin kedua, imam ni bila dia duduk, sampailah selesai solat Jumaat. Dia tempoh tu memang lama. Tapi waktu yang mustajab, yang berlaku dalam tempoh tu, adalah terpilih. Kita tak tahu bila waktu dia. Cuba kita kena perbetulkan sikit kefahaman. Waktu yang mustajab ni bagi maknanya ayah-ayah lah, bagi tuan-tuan, yang solat Jumaat lah yang tahu kan. Bagi ibu-ibu mungkin sekadar ilmu lah. Bagi tuan-tuan kena ingat, dia waktu mustajab, dia bukan hanya ketika imam berdiri dan duduk
imam duduk dan dia berdiri balik. Itu sahaja, bukan waktu tu sahaja. Sebab waktu dia dirahsiakan. So dia tak akan mungkin sentiasa berlaku waktu macam tu. Sebab tidak ada pun hadis yang khusus menyebutkan secara spesifik waktu itu sahaja. Yang disebutkan adalah daripada imam tu duduk sampai selesai solat Jumaat. Ni yang saya bagi rujukan tu dalam riwayat Muslim. Nombor 853 yang disebutkan sampai selesai solat Jumaat. So maknanya duduk ni bila? Duduk yang asal maknanya bukan duduk yang permula tu. Pada mula tu duduk sebab nak azan kali kedua. Azan kali kedua yang kita tahu adalah bermula daripada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. So zaman Nabi bila naik je minbar terus mula khutbah. So Nabi duduk, yang Nabi amalkan adalah duduk antara dua khutbah. So makna waktu mustajab bermula daripada duduk antara dua khutbah sampai selesai solat Jumaat. So maknanya lepas dah imam tu bangun balik, sambung doa khutbah kedua. Dalam tu ada doa. Kita amalkan doa kan. So waktu tu mungkin mustajab. Waktu tu lah sebab itu bagi kita yang tuan-tuan sekalian yang solat Jumaat, yang dengar khutbah, waktu itu kita fokus pada doa yang dibaca dan juga kita boleh aminkan dan boleh doa sendiri juga. Sebab waktu tu waktu yang mungkin mustajab. Sebab itu sepatutnya kita hanya mendengar, fokus je. Dalam hati kita lintaskan apa-apa kita nak doa, tambah lagi ke, nak aminkan ke, dia begitu. Dan sampai selesai solat Jumaat. Maknanya time solat pun jangan lepaskan peluang berdoa. So boleh berlaku waktu tu waktu mustajab. Benda ni benda rahsia, benda ghaib. Jadi kita amalkan. So ini dia yang boleh amal siapa? Yang solat Jumaat je lah. Dan bagi ibu-ibu sekalian ni mungkin ramai ataupun mungkin semuanya tak berkesempatan. Tak boleh nak solat Jumaat. Kan tak ada ruang pun. So akan terlepas peluang. So sebab itu kita lihat pendapat yang disebut dalam slide ni ada 42 pendapat oleh ulama, yang pelbagai ulama, 4 pendapat yang paling masyhur. Yang pertama sekali adalah selepas asar sampai terbenam matahari. Seperti mana disebut dalam riwayat Imam Ahmad, riwayat An-Nasa'i, yang disebutkan berlakunya pada waktu asar sampai maghrib. Dia asar sampai maghrib tu waktu yang sangat panjang jugalah kan. Boleh kata lebih kurang 2 jam hingga 2 jam setengah kot. 2 jam setengah lah. Jadi ibu-ibu sekalian, nak katakan waktu ni memang panjang. Bukanlah maksud dia lepas asar je doa 2 jam setengah. Kalau boleh ada masa lapang, lagi bagus. Tapi kalau tak mampu, sambil-sambil kita buat sesuatu, berdoalah. Contoh waktu ni biasa orang balik kerja. So sambil kita balik kerja kan, sambil kita naik motor ke kereta ke, kita mungkin juga dengar radio, kan, dengar berita ke, dengar apa-apa mungkin nasyid dan sebagainya, zikir ke. So sambil tu berdoalah. Lintaskan doa-doa yang ringkas, yang simple-simple. Sebab kita harap sangat waktu tu waktu yang mustajab. Dan waktu ni adalah umum. Dia bukan hanya lelaki saja dapat. Kan, semua dapat. Jadi ibu-ibu tak perlu rasa nak merajuk. Kan, kenapa asyik-asyik lelaki je dapat doa yang mustajab? Kan, waktu antara dua khutbah lelaki je dapat, kami tak dapat pun. Nanti ada pula yang strike kan. Yang boycott pula. So tak payahlah macam tu. Maknanya tak perlu risau. Dia hanya amalkan saja lepas asar sampai terbenam matahari. So waktu dia sangat panjang. So amalkanlah doa. Doa penting, yang penting doa. Terpulanglah doa apa sekalipun. Doalah ikut kemampuan, ikut kemahuan. Walaupun doa yang sama, lagi banyak kita minta, lagi mudah Allah terima doa. Okey, so itu yang pertama. Yang kedua dah sebut tadi, imam duduk antara dua khutbah sampai selesai solat Jumaat. Yang ketiga, di akhir waktu asar. Okey, ini dipilih oleh ulama tertentu. Disebutkan akhir waktu asar ni lebih kemungkinan mustajab. Kerana apa? Kerana disebutkan juga waktu yang bagi orang berpuasa sebelum dia nak berbuka kan, pun disebutkan waktu yang mustajab kan. Farhatun inda fitri. Dia gembira ketika mana nak berbuka dalam hadis Al-Bukhari 1904. Jadi yang disebutkan gembira ni dia merujuk kepada beberapa huraian. Antaranya adalah kemungkinan besar waktu itu waktu yang mustajab dia berdoa bagi orang yang berpuasa sahaja. So waktu tu disebutkan waktu yang mustajab. Bila dilihat kepada kemungkinan yang lain,
So hari Jumaat pun kemungkinan berlaku pada waktu yang sama. Hampir maghrib, waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi orang kata ni macam muqaddimah sebelum kita nak melaksanakan ibadah yang fardu. Kita fokus, kita dah bersedia dah berdoa sungguh-sungguh sampai maghrib. So bila dah azan maghrib dia terus kita solat. So itu antara hikmah kita nak katakan kenapa dia berlaku pada waktu akhir-akhir. Sama dengan subuh. Kalau kita berqiyamul lail afdal kan kita akhirkan dekat-dekat subuh. Kerana apa? Sebab dah habis je kita mungkin lepas tu doa sikit macam tu sampai azan. Habis je azan, terus kita solat. Selesai terus ke farduan. Kita menunggu waktu masuk. So itu antara satu akhlak yang cukup baik. Menunjukkan kita ni sedang memperbaiki diri daripada sudut ibadah. So itu yang ketiga. Yang keempat yang paling mudah kita amalkan. Ibu-ibu tak payah pening-pening, banyak sangat pendapat nak amalkan. Nak senang cerita lah. Amalkan je lah semuanya. Selesai cerita dia. Kan maknanya waktu dia waktu yang sangat luas untuk kita amalkan. So amalkan semua. Lepas asar pun kita amal. Bagi lelaki, bagi ayah-ayah lepas imam duduk antara dua khutbah berdoa sampai habis solat. Lepas tu bagi ibu-ibu sekalian pun boleh amalkan, yakni dia waktu lepas asar dan juga akhir waktu asar. So kita amalkanlah ikut kemampuan, yang penting kita buat baru kita ingat. Kalau kita tak buat memang takkan ingat. Kan? Ataupun kalau ingat pun sementara sebab tak ada amalan. So lama-lama dia akan hilang daripada ingatan. Kalau kita buat tu lain, kita dah biasakan kan. Okey, so ini yang ke-8. Termasuk yang ke-9. Doa dalam permusafiran. Okey, ni saya kira saya nak ringkaskan saja benda yang senang, mudah. Iaitu disebut dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabat la syakka fihin." 3 macam doa yang dikabulkan, tidak ada keraguan padanya. Da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi, wa da'watul musafir, dan doa seorang musafir, wa da'watul walid ala waladih, dan doa kedua ibu bapa ke atas anak dia. Hadis Hasan riwayat Abu Daud 1536. Okey, daripada hadis ni yang kita nampak secara direct disebutkan 3 keadaan yang mustajab, iaitu orang yang dizalimi, orang yang seorang yang bermusafir, dan lagi satu adalah doa ibu bapa terhadap anak dia. So kalau nak dihuraikan lah, doa yang orang dizalimi ni, dia khusus kepada orang yang menzalimi kita. Orang yang menzalimi kita ni, kita ada hak sebagai seorang yang teraniaya, kita ada hak untuk mendoakan. Tapi nak doa apa, terpulang pada masing-masing. Maknanya kalau ibu-ibu nak doa yang baik-baik, lebih baiklah. Doa dia dapat hidayah, doa dia berubah jadi baik. Doa tak berlaku pada orang lain, keaniayaan ni. So itu lebih baik, dia lebih harmoni. Tapi kalau kata dia buat penganiayaan pada benda yang terang-terang maksiat, kan? Terang-terang kita dah tegur pun dia tak terima. So ini memang nak kata mengundang balak lah juga kan, kemurkaan Allah. So ibu-ibu nak doakan apa-apa pun silalah. Kan? Contoh orang memang tak nak berubah, dia tahu dia buat salah yang berdosa besar pula tu, dan menganiaya orang lain. So kita ada hak untuk doakan keburukan bagi dia. Ni bagi orang yang dizalimi, untuk dia doakan kepada orang yang menzalimi dia. Jadi itu yang dimaksudkan. Kemudian doa orang yang musafir ni kita dah sebutlah, waktu musafir kita jagalah lidah. Sekiranya lidah ini menyerupai dengan doa. Kita kata-kata, kita bercakap. Kalau hanya bercakap, berkata-kata, jadi itu hanya dikira perkataan. Maknanya sebagai cakapan, perbualan. Tapi kalau kita bercakap dengan menyebutkan nama Allah, dengan lafaz yang berbentuk doa, jadi itu akan diangkat sebagai doa. Walaupun tak dizalimi, walaupun tak ada niat untuk berdoa. Sebab itu berkata-kata ni kena berhati-hati. Sebab itu dalam daripada konteks kalau bab perkahwinan, kan, nikah, cerai, rujuk ni berlaku walaupun tak sengaja. Maknanya perkataan tak ada niat
Bila dilafazkan, maka dia telah valid. Biasanya orang suka bab talak lah kan, bab cerai, talak ni. Yang ni dia kadang-kadang dia anggap main-main, dia bergurau-gurau. Padahal bergurau maknanya dia sebutkan dengan tujuan bergurau pun dah dikira sah, dah dikira valid dah. Walaupun tak ada niat. Dia dah lafaz. Sama dengan perkataan kita yang berbentuk doa. Walaupun tak ada niat, walaupun kita kata kita hanya cakap, tapi kalau dah dia berbentuk doa, memang dia akan angkat sebagai doa. Takut jadi mustajab lah kan. Kita sebut yang bukan-bukan. Takut jadi mustajab. Kalau sebut yang baik-baik tak apa. Kan? Sebab ada kalimah yang berbentuk macam ucapan tapi sebenarnya adalah doa. So kita kena hati-hati terutamanya ketika bermusafir. Kemudian satu lagi doa kedua orang tua. Maknanya ibu dan ayah. Doa yang mustajab antara mak dan ayah sudah tentu adalah mak lebih utama. Masalah hadis yang mana disebutkan oleh Nabi SAW kepada seorang lelaki untuk berbakti kepada mak dia sebanyak 3 kali kan. Nabi ulang 3 kali, barulah Nabi sebut kepada ayah dia. So itu menjadi bukti ibu ni lebih dimuliakan, lebih diangkat martabat atas dasar tertentu, atas sebab tertentu. Antaranya adalah dia melahirkan anak, dia yang membesarkan anak secara khusus. Kan, maknanya lebih kepada memberikan susu kan, menyusu, kemudian memberikan memberikan kasih sayang kepada anak tu, lebih kepada ibu lah, ibu yang lebih kepada anak tersebut. Manakala ayah dia lebih kepada nafkah, lebih kepada duit kan, dan juga lagi satu lebih kepada isu keselamatan. Okey. So ibu-ibu sekalian, doa mak ayah ni dua-dua adalah mustajab. Sebab itu kita, macam mana kita tak suka anak, contohlah ada konflik dengan anak, okay, macam mana kita tak suka sekalipun, perlu jaga lidah. Maknanya doalah yang baik-baik. Kan, kalau untuk orang lain pun, kita boleh doakan kebaikan, walaupun dia buat keburukan pada kita kan. Kadang-kadang lah kita tak sampai hati nak doa yang buruk. Kita minta Allah bagi dia hidayah. Kan, untuk orang lain pun boleh. Apatah kalau untuk anak sendiri, lagilah kena doa yang baik-baik. So, biarlah apa pun konflik ke yang timbul daripada apa jua sebab, nak tak nak dia adalah anak kita. So doa lah yang baik-baik. Doa paling kurang pun dia dapat hidayah. Dia jaga je lah gap tu. Kalau contoh ada masalah, tak nak lebih drag masalah tu, drag lagi, bertambah lagi masalah kan. So kita hanya doakan dapat hidayah. So satu hari dia akan sedar. So jangan sampai doa yang buruk-buruk. Sebab doa ibu bapa ni mustajab bagi anak. Lebih-lebih doa ibu lebih mustajab. Lebih mudah Allah terima. So jangan lupa doakan untuk anak-anak, dan kalau ada konflik macam mana pun, jangan sampailah kita doa yang buruk-buruk terhadap anak-anak. Termasuk orang lain pun. Kecuali kalau kita dah berikan nasihat, masih buat benda yang menzalimi orang, buat dosa yang besar, tak ada rasa bersalah. So di situ kita dibenarkan untuk doa lah sesuatu yang nak kata buruk kepada orang tersebut. Sebab itu yang Nabi sendiri amalkan. Ada keadaan Nabi doa yang baik kepada orang-orang kafir. Ada yang keadaan Nabi doa keburukan. Kerana apa? Ikut pada situasi. Macam Nabi SAW ketika mana menghadapi cabaran berdakwah di Taif, antaranya paling biasa kita dengar. Sebab apa? Walaupun Nabi dimaki cerca pun, Nabi dibanding dengan najis sekalipun, dibanding dengan batu sampai berlumuran darah di belakang Nabi pun, Nabi masih lagi doakan hidayah. Kerana apa? Kerana mereka itu tak ketahui Islam. So Nabi nampak mereka ada peluang dapat hidayah. Cuma tak sampai lagi peluang itu. Tapi berbeza dengan pakcik Nabi sendiri. Kerana mereka, maknanya pakcik yang jahat lah kan. Maknanya contoh Abu Jahal, Abu Lahab. Yang mana mereka ni sengaja tak mahu untuk terima kebenaran. Dan bila ditanya, bila diargue, mereka pun tahu inilah Islam lah benar. Tapi degil, tak nak ubah, ikut sangat dengan nenek moyang. Yang mana dah biasa, kata dah biasa tak nak berubah. So benda ni dah yang mana menyebabkan Nabi terpaksa doa keburukan untuk mereka. So ini contoh kita katalah perbezaan cara kita nak berdoa kepada seseorang. Okey, so ini yang ke-9, doa dalam musafir. Baik, saya kira cukup saya itu lah. Dah 10 minit lagi kita nak berhenti. Kita akan sambung lagi pada kuliah akan datang. Kita akan habiskan waktu mustajab. Ada lagi 6 lah, termasuk yang ke-10. Iaitu
Saya buka dulu lah, ringkaskan dulu. Nanti kita akan huraikan sedikit je pada kuliah akan datang. Iaitu apa? Yang ke-10. Doa yang ke-10 adalah doa ketika sahur ataupun doa di waktu sahur. Yang ke-11 doa ketika berpuasa, sepanjang hari berpuasa. Kemudian yang ke-12 doa ketika berbuka. Yang ke-13 doa pada malam Al-Qadar. Dan yang ke-14 hari Arafah. Dan yang terakhir adalah doa dalam peperangan. So ni kita akan bincang nanti insya-Allah pada kuliah akan datang. Sekejap saya teknik dulu. Takut salah. Alright. Kita lihat kepada soalan yang dikemukakan dalam ruangan chat dulu. Kita tengok pada atas. Daripada atas, kita jawab. Alright. Mana ni ya? Okay. Soalan tanya oleh Bunda Nuridah. Assalamualaikum. Kalau ada qiyamul lail di masjid, boleh ke muslimat sertainya? Dia macam solat fardu. Maksudnya keadaan tu kalau aman daripada fitnah, tak ada isu keselamatan, tak ada mudarat, so boleh je untuk disertai sekali. Sebab biasa ni yang mana khusus dibuat di Masjid Surau kan, biasanya qiyam pada 10 malam terakhir. So tak ada apa-apa masalah yang timbul, tak ada mudarat, tak ada fitnah, aman daripada kejahatan semua. So dipersilakan. Sebaik-baiknya biar ditemani dengan mahram ataupun kawan-kawan yang sama jantina supaya sebagai keselamatan lah. Itu lebih baik untuk kita laksanakan. Maknanya ni waktu yang khusus yang dibuat di masjid. Kalau waktu umum maknanya hari-hari nak pergi ke masjid, sebaik-baiknya di rumah saja. Sebab asal qiyamul lail pun afdalnya kita buat bersendirian. Sebab kita nak datangkan, kata apa macam privacy lah kan. Kita kan suka privacy kan. Kita nak sampai orang kata healing kan. Healing buat apa? Healing untuk diri sendiri. Walaupun dah ada isteri, anak-anak kan. Masih lagi nak berasingan seorang-seorang kan. Beruzlah. Healing pula bukan dikatanya di tempat-tempat yang mendatangkan pahala. Contoh kalau di Masjid Surau tu dapatlah pahala iktikaf kan, kita healing kat Masjid Surau, itu lagi bagus. Tapi kita healing kat pantai, tak apa, boleh, tak ada masalah kan. Benda tu tak pun bercanggah. Cuma kita kena faham kaedah. Maksudnya janganlah sampai kita mengabaikan kewajipan kan. So benda tu kita kena ingatlah. So asalnya bagi kita untuk mendirikan qiyamul lail adalah berasingan secara privasi, secara bersendirian. Cuma pada Ramadan ni sebab memang kita ada buat program kan di masjid secara khusus. So kita join. Ataupun waktu lain contoh kita buat secara bulanan, sekali sebulan, seminggu sekali contoh. Kita buat satu program qiyamul lail dengan tujuan nak bagi orang biasa berqiyamul lail. Ajak orang berqiyamul lail. So itu tak ada masalah, diharuskan. Bukan sampai makruh. Sebab benda ni kita nak ajak orang kepada kebaikan. So kalau dibuat secara berkala tak ada masalah. Jangan dibudayakan, jangan dibiasakan. Nanti orang akan silap faham. Orang akan anggap benda tu mesti kena buat berjemaah juga. So macam itulah. Sebenarnya bagi soalan Bunda Nuridah ni, boleh je kita buat dengan maksudnya bila ada program yang khusus. Kalau hari-hari yang biasa, tak ada apa-apa yang kita buat di Masjid Surau, sebaiknya di rumah. Kerana itu yang sesuai maksud kepada solat malam. Kita buat ni secara individu, berasingan. Okey, Bunda Hayati ada respon looking forward nak jawab soalan kuis. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat insya-Allah. Okay, Bunda Farhana ada bertanya, sunat duha boleh ke berjemaah? Sama dengan tadi, jawapan dia iaitu jangan, boleh dibuat jemaah tapi jangan dibudayakan, jangan dibiasakan. Kalau tak sekadar seminggu sekali ada kuliah duha di Masjid Surau, solat duha duduk sama-sama kan, itu tak ada masalah. Okay, sebulan sekali, sekadar nak ajak orang kepada solat duha. Dan sebaiknya kita bagi tahu. Kita buat ni program ni untuk ajak sama-sama kita buat solat duha. Sebaiknya nanti muslimin muslimat amalkanlah berduha ni secara berterusan. So kita bagi tahu. So itu lebih baik.
Supaya nak mengelakkan salah faham orang yang mana mesti kena buat jemaah. Sampai ada orang anggapan jemaah lebih afdal solat duha ni berbanding bersendirian. Sebab apa? Dia tak diberitahu duha ni sebenarnya buat berasingan. Cuma dalam keadaan tertentu boleh berjemaah. Sekadar mendapat semangat, kan? Sekadar kita nak mengajak orang, so tak ada masalah. Boleh dibuat berjemaah. Okey, Bunda Farhana ada respon sunat tak keluar waktu maghrib atas dasar ikut pada faktor kita keluar. Kalau kita keluar macam sekadar solat maghrib, fardu maghrib ataupun ada apa-apa kecemasan, tak ada masalah. Ni kalau keluar hanya untuk contoh hiburan semata-mata dan melibatkan anak-anak kecil, sebaik-baik kita elakkan. Ada hadis dia sebenarnya. Saya bukalah hadisnya supaya kita nampak sikit. Sebab benda tu kena hurai, takut kita salah faham. Tak apa, saya akan share juga hadis dia berkenaan larangan keluar malam. Cuma nak belajar bab tu sunnah tu lama lagi tu. Saya akan buka dulu lah sekadar kita ambil info dulu berkenaan dengan tak keluar waktu malam ni. Sebab apa? Adalah hikmah dia Nabi sebut terutamanya anak-anak kecil. Supaya dia elak daripada gangguan syaitan lah antaranya. Waktu tu waktu yang syaitan biasa jalan, biasa bertebaran. So kita sangat afdal kita tak keluar waktu malam. Afdal kalau tak ada sebab apa-apa pun yang diharuskan. Tapi kita perasan zaman sekarang orang lebih suka keluar malam. Kan? Nak kata amalkanlah, tapi kalau tak ada apa-apa kebaikan, tak ada apa-apa sebab, lebih utama kita tak perlulah keluar malam. Itu lebih baik kita keluar daripada maknanya waktu-waktu yang sepatutnya. Jadi saya akan buka slide dia, saya tengah cari sekejap mana dia punya slide. Okey. Kita lihat dulu soalan lain. Bunda Hayati. Ustaz, doa ketika hujan itu, adakah sewaktu hujan lebat sahaja? Tidak, dia hujan secara umum. Maknanya lebat ke, tak lebat ke, kita amalkan doa tu. Doa lah, maknanya doa sebelum hujan pun ada kan. Ni kita bincang lah. Paling kurang doa ketika hujan, Allahumma sayyiban nafi'ah. Dan lagi satu, doa lah sendiri. Kita amalkan doa itu. Kita dah jumpa dah. Saya akan share slide. Larangan keluar malam bagi anak-anak kecil. Okay, nanti saya akan share slide. Ini sekadar info dulu lah. Nanti kita akan hurai kemudian. Hari ni pun agak panjang ni. Okay, kemudian tadi ada bagi respon. Okay, Bunda Farhana ada bertanya ke respon ni? Doa kebaikan untuk diri sendiri. See it as opportunity bila dia zalimi orang. Dia berkenaan dengan zalim ni, dia khusus kepada orang yang dizalimi, orang yang menzalimi kita. Maknanya nak doakan dia kebaikan ke nak doakan keburukan? Kepada dia, orang yang menzalimi kita. Itu secara khusus yang dimaksudkan. So maknanya terpulang pada masing-masing. Lihatlah kepada kesesuaian. Nak doa dapat hidayah ataupun nak doa dia dapat balasan atas apa yang dia buat. So dia bergantung kepada tindakan dia lah. Kalau dia buat benda yang memang kejam, kan, memang kejam, menzalimi orang, kemudian dah ditegur, masih lagi disalahgunakan kuasa, contoh orang makan rasuah ke apa, kita tahu, kita yakin memang dia buat, kita menjadi mangsa. So kita memang ada hak sangat nak berdoakan keburukan. Sebab itu ada dalam Islam kita panggil mubahalah kan, sumpah laknat. Sebab apa? Itu nak membela orang-orang yang dizalimi dengan keadaan yang memang sengaja, yang memang mengakibatkan dosa besar, menganiaya orang dan tidak mahu berubah. Kan orang-orang yang contoh orang-orang yang bercakap sesuatu yang membawa kepada syirik, kan kita masih lagi beri peluang, kita panggil istitabah, kan, proses bertaubat. Mana kita tanya dulu, nak bertaubat tak, kan, nak tak menyesal atas perbuatan dosa yang dibuat. Mana kita still ada counselling session lah, kan. Maknanya kalau dia masih lagi berdegil, barulah kita akan mengambil tindakan susulan. Kan, kalau zaman dulu, zaman Nabi SAW, boleh sampai kata dikira sebagai murtad lah, kan. Maknanya dah kira harbur riddah, kita dah boleh perang mereka dah kalau mereka mengancam keselamatan kita. Sampai macam tu sekali nak kata kita nak mengelakkan keburukan.
Macam tu kan. So dia bergantung kepada situasi. Yang pasti doakan kepada orang yang menzalimi kita. Terpulang nak doa positif ataupun negatif. Ikutlah pada pertimbangan akal masing-masing. Yang penting kita seboleh-boleh ajak orang kepada kebaikan. Dakwah ajalah kepada orang. Orang nak terima ke tak ke, terpulang pada dia. Begitulah. Okay, saya dah share slide jadi ibu boleh baca lah. Hadis ni agak panjang. Saya tak nak huraikan, memang takkan sempat, panjang sangat. Lagipun sunnah ni pun lama lagi kita nak melihat tu. Sunnah ke 98. Dan cuma nak kata memang ada hikmah. Ada hikmah yang Nabi sebut yang kita perlu fahami. Jangan kita anggap Nabi kongkong. Tidak, dia ada hikmah. Kan? So sebaik-baik kita elakkan keluar malam. Elakkan keluar malam itu lebih baik keluar. Maknanya tutup ruang fitnah. Okay, Kak Niso ada bertanya, Ustaz, doa ketika ayam berkokok, adakah pada bila-bila masa dia berkokok doa mustajab? Dia nak kata sebab ayam berkokok dia melihat malaikat. So kemungkinan dia melihat malaikat itu kita pun tak pasti. Tak pasti bila kan. Maknanya mungkin ada dia berkokok kerana dia mungkin dia lapar ke, kan mungkin dia nak makan ke, dia melihat anak dia ke, apa-apa sebab lain. So sebab tu ada banyak. Antara sebab dia melihat malaikat. So sunnah yang kita amal ni, kita doa je. Dan kita harapkan waktu kita dengar ayam berkokok, waktu itulah waktu mustajab. Dia macam tu. Sebab kita tak tahu bila secara exactly dia melihat malaikat. Dia tak nampak, dia yang nampak. Cuma kita harap je lah dia melihat malaikat, so kita doa. Agar malaikat pun aminkan doa. Cuma ayam tu kena berkokok secara semula jadi. Jangan pula kita yang korek mulut ni. Kau kokok sekarang kau. Tak kokok kau siap. Mati kau. Kau sembelih kau kan. So janganlah macam tu. Dia kena berlaku secara natural. Semula jadi baru kita berdoa. Okay. Bunda Ania bertanya, Ustaz, kalau kita berdoa pada Allah supaya tak bertemu langsung orang yang aniaya kita di dunia dan di akhirat nanti, boleh ke Ustaz kita maafkan supaya kita tidak ada tuntutan apa-apa lagi di akhirat? Boleh ke? Dan bertanya boleh ke tidak ni, saya tak pasti nak jawab macam mana. Tapi nak kata secara umum, itu hak kita masing-masing lah. Sebab orang yang dizalimi, dia ada hak nak doakan apa kepada orang yang menzalimi dia. Cuma Islam mengajar kita lah memaafkan kan. Islam mengajar kita juga untuk melupakan kesalahan dia. Dah tu lagi kita menyerahkan kepada Allah, biarlah Allah yang membalas apa yang dia buat. So sebaiknya kita ikut begitu, lebih selamat. Apapun terpulang, maknanya masing-masing punya hak. Sebab itu dalam bab meminta maaf ni kepada manusia ni lebih payah daripada memohon ampun kepada Allah. Kan, sebab Allah Maha Pengampun, menerima taubat selagi mana tak sampai kepada masa dia. Selagi tak sampai nyawa sampai dia kerongkong, selagi matahari tak terbit daripada barat. So Allah berikan peluang kita untuk bertaubat kan. Tapi manusia kadang-kadang masalah sikit tapi kita terlalu sangat berkeras. So sebaik-baik kalau ada ruang untuk kita berlembut-lembutlah. Nak senang cerita kan, kita serahkan kepada Allah. Kan kita biasa dengarkan ayat Quran. Wa fawwidu amri ila Allah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Serahkan, biar Allah yang tentukan apa yang patut dibuat kepada mereka tu. Okay, Kak Nisun bertanya, Ustaz, apa specialnya ayam sehingga dapat melihat malaikat? Okay, nak menjawab soalan ni, saya pun kurang pasti, wallahu alam apanya keistimewaan. Cuma nak katakan antara secara umum, kita boleh katakan haiwan ni, haiwan adalah yang tidak berakal. So maknanya bagi mereka ini satu kedudukan yang Allah sediakan sangat special, iaitu apa sahaja yang mereka buat tak ada pahala dosa. Kan, maknanya kalau dibuat benda kita rasa macam menyusahkan kita ke, yang kita rasa annoying ke, dia tak ada dosa lah, memang dia tak ada akal. So dia ada kat dunia ni adalah untuk menguji kita. Antara sebab dia ada kat dunia ni adalah dia untuk menguji kita. Sama ada kita nak memanfaatkan dia ke, kita nak menghargai dia ke, atau kita nak abaikan dia. Kan? Sebab ada orang bila ada haiwan yang dibela, ada yang dia menjaga baik-baik, ada yang dia membuli pun ada yang dia menyalahgunakan. So ni semua kita kena dipertanggungjawabkanlah di akhirat nanti.
Tu yang saya sebut secara umum lah. Secara khusus saya tak pasti. Wallahu alam. Apakah kita sebab ayam melihat malaikat? Wallahu alam. Saya tak pasti. Kalau saya jumpa, saya akan bagi tahu insya-Allah. Okey. Saya cuba ringkaskan. Kita habiskan sikit lagi. Bonda Hadijah bertanya, Ustaz, kalau ibu-ibu nak solat zuhur pada hari Jumaat, bila waktu yang sesuai? Tak perlu tunggu solat Jumaat selesai. Okey, ini pun isu-isu yang baru-baru juga pada PKP yang dibangkitkan. Afdal, sebaik-baiknya tunggu selesai solat Jumaat dulu. Itu yang afdal. Afdal untuk ibu-ibu sekalian. Maknanya kalau boleh join dengar khutbah live ke, online ke, joinlah dulu. Sebaik-baik. Melihat dulu apa yang berlaku solat Jumaat tu selesai, baru solat. Tapi asal hukum, masuk waktu dah boleh solat dah. Sebab bagi ibu-ibu tak ada pun kefarduan untuk solat Jumaat. Kan? Yang berlaku pada PKP dulu, kita bagi lelaki yang tak, maknanya tak boleh nak pergi solat Jumaat, terpaksa solat di rumah. So di situ yang solat Jumaat ada yang berlaku di masjid. Lelaki pula ada yang terpaksa solat di rumah. So waktu tu memang sebaiknya lelaki ni kena tunggu selesai dulu solat Jumaat baru disolat. Kan? Sebab apa? Bagi mereka ni memang diwajibkan. Tapi atas dasar faktor keselamatan, so dihadkan kemasukan di masjid, so dia terpaksa solat di rumah, solat zuhur lah kan. So waktu itu memang sangat ditekankan kepada lelaki muslimin yang mana tak berkemampuan solat fardu Jumaat. Ditunggu dulu solat Jumaat selesai, mungkin kita boleh agak dalam 45 minit lah selepas zuhur tu. Lebih kurang, baru kita solat. Sebagai ibu-ibu pun kalau boleh buat begitu. Kalau boleh. Kita boleh join sekali dengar secara live online kan. Zaman sekarang mudah, teknologi dah canggih. Join dulu, dengar, lihat sampai habis solat Jumaat. Barulah kita pun solat zuhur. Kalau boleh. Kalau itu yang afdal. Itu waktu afdal. Kalau tak boleh nak solat di awal waktu pun tak ada masalah. Sebab bagi muslimat tak ada kewajipan pun untuk solat Jumaat. No problem. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak mencelah sikit. Memang saya nak tanya tentang isu ni. Memang saya suka tonton rancangan live solat kan di TV kan. Selalu saya tunggu sampai habis lah. Lepas tu saya pun bila yang Ustaz kata duduk doa antara dua khutbah tu, saya pun doa sama lah, angkat tangan semua. So saya nak tanya, kalau saya doa tu kita dapatkah fadilat dia tu? Yang kedua, saya takut juga. Sekarang ni saya bimbang sebab adakah kita macam masuk dalam kategori melewat-lewatkan solat kalau kita tunggu sampai habis? Sebab saya di utara kan, memang kami lambat sikit zuhur tu. Tapi kalau nak tunggu sampai habis the whole siaran tu, memang dah masuk zuhur dah kan. So mohon pencerahan. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Jadi kepada soalan bonda kita tadi, dua soalan. Iaitu pertama berkenaan dengan fadilat doa tu. InsyaAllah akan dapat. Kerana apa? Memang kita berdoa pada waktu yang berlaku secara langsung. Kan? Kita dengar secara live ke, online ke, dia yang penting berlaku secara maknanya langsung. Maknanya apa? Kita kata waktu tu waktu yang sama. Berlaku pada waktu sama, cuma berbeza platform. Sama ada kita bersemuka ataupun online. Tapi berlaku tu memang secara berlaku pada waktu yang sama kan. Kita faham kan waktu yang sama. Okay, so beza pada wasilah saja, sama ada fizikal ataupun secara online. So yang pertama, fadilat tu insya-Allah dapat sebab waktunya memang berlaku secara serentak, waktu yang sama. Yang kedua, berkenaan dengan isu melewatkan solat. Melewatkan ini bermaksud kita mengakhir-akhirkan waktu. Dia sebenarnya waktu bila dah masuk waktu, kita kata apa, afdal sunat kita awalkan solat. Okey. Itu secara umum. Okay. Yang mana kita boleh kata hukum yang lain adalah wajib solat dalam waktu yang telah dimaktubkan ataupun kita panggil apa, waktu yang telah ditetapkan. Okay, itu wajib. Sunat sebut dah, wajib sebut dah. Okay. Nak kata harus adalah kita memilih, kita ikhtiar pada bila-bila waktu yang bersesuaian. Okay, itu adalah hukum dia harus. Okay. Makruh kita melewat-lewatkan solat dengan melakukan sesuatu yang melalaikan ataupun tak ada sebarang jawaz, tak ada sebarang keharusan. Macam isu tadi bonda dengar khutbah, itu dia tak dikira melewatkan dengan sebab yang sia-sia. Benda yang melalaikan, tidak. Bahkan dapat pahala sunat lagi lah. Sebab kita mendengar khutbah,
kita berdoa lagi, amalkan sunnah lagi, kita menunggu lagi pula jemaah selesai solat Jumaat dan baru kita solat. So itu tak dikira melewatkan, bahkan dapat pahala sunat. Kerana kita menghormati fardu Jumaat dan kita join sekali fardu Jumaat tersebut walaupun tak solat Jumaat, memang tak boleh solat Jumaat waktu macam tu sebab kita tengok secara online, solat lepas tu. So sebenarnya hukum jadi sunat. Kerana kita sangat mengamalkan banyak benda yang orang tak buat pun sebenarnya. Dan itu tak dikira melewat-lewatkan solat. Lewat ni kalau tak ada sebarang jawaz, tak ada sebarang keharusan. Sengaja lewat dengan benda yang tak ada pun apa-apa kepentingan. Itu dikira lewat. Dia begitu. So hukum sebenarnya dia ada banyak dalam berkenaan solat. Jadi maknanya tak dikira lewat. So bukan makruh. Dia adalah bahkan sunat sebab kita menghormati fardu Jumaat. Bahkan kita dah solat zuhur pun selepas selesai fardu Jumaat. So sangat baiklah sebenarnya untuk kita amalkan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, jelas. Sama-sama. Okay, Bonda Badriah dia minta komen tentang anjing menyalak waktu azan maghrib. Ni kita kata tu antara sebab kita melihat secara logik lah. Kan anjing menyalak biasanya waktu maghrib, ayam berbunyi waktu siang. Maknanya waktu subuh biasanya kita dengar waktu subuh, kadang-kadang waktu syuruk pun ada. Waktu pagilah lebih kepada waktu pagi. So kita melihat ni semua ada nak kata kebetulan juga. Lagi satu secara hadis pun kita dah sebutkan tadi. Waktu malam anjing akan menyalak kan. Jangan keluar waktu malam kan. So kita nampak di situ sebenarnya ada kaitan. Sebab itu mungkin anjing itu menyalak kerana dia melihat syaitan. Sebab itu biasa dia menyalak waktu maghrib. Kan? Ini kan kita kata tapi Nabi SAW yang sebut dalam hadis yang bagi orang yang belajar dia akan tahu. So sangat-sangat kita galakkan sebutlah bacalah ta'awuz. Bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, so itulah saya kira cukup sekali itu dulu untuk pagi ni. Mudah-mudahan dapatlah sesuatu yang bermanfaat. Sama-samalah kita amal, sampaikan pada orang. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada kuliah akan datang. Pada esoklah. InsyaAllah kita akan bincang. Esok tukar pula. Tukar angin sikit. Kita bincang tentang sunnah balik. Sebab sunnah yang banyak tu. Sebenarnya sunnah yang banyak kita nak kena bincang. Dan ini insyaAllah ni kita santai je. Okay. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farduduhu ilaina inda hajatina ilai wa la tusinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanallahi wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.